Hi everyone, Assalamualaikum and a very good morning. So for today, hopefully everyone sihat sentiasa. Kalau dah ada yang cucuk vaksin pun harap side effect dia kejap je lah. So for today, we will learn about quadrilateral. Last week kita dah masuk about triangle. Hari ni kita nak fokus about quadrilateral. So kat sini ada typo sikit, patutnya quadrilateral lah. Okay, and this is what we have learned for this topic lah. Kita dah belajar polygon, properties of triangle last week. And for today, we will focusing about properties of quadrilateral and the interior and exterior angle of quadrilateral. So our learning objective for today, the first one, we will describe the geometric properties of various type of quadrilateral. So quadrilateral ni dia ada 4 side. So kejap lagi kita akan tengok ada apa jenis-jenis quadrilateral. The next one, we will make and verify the conjectures, which is the sum of interior angle of quadrilateral, the sum of interior angle and adjacent exterior angle of quadrilateral, and the relationship between the opposite angle in a parallelogram. Okay, the third one will solve problem involving quadrilateral, and the fourth one pun solve problem juga. But this one we will look at the combination of triangles and quadrilateral. So kita refresh balik last week punya for polygons. A polygon is an enclosed figure on a plane bounded by 3 or more straight side. Ada this one you have learned during primary school, the name of polygons. Nanti after this we will learn the further topic about polygon lah. So please make sure you still remember the types of polygons tu yang hexagon, heptagon. Okay. The next one, this is about our polygon juga, nama-nama dia. Properties of triangle and the interior and exterior angle of triangle. Kita ada 6 kat sini. Ada this one yang ni yang kita masuk hari tu waktu maths drill tu. Ada someone yang macam confused sikit sebabnya kat sini properties of the side. Yang ni based on dia punya sisi dia. Okay, the second one baru we talk about angle. So kalau side ni is about equilateral triangle, which is 3 equal side. Isosceles triangle dia ada 2 equal side and scalene semua lain-lain side dia. Okay, kalau about angles, acute angle semua acute angle, obtuse angle ada satu yang dia obtuse, and right angle triangle adalah 90 degrees. Interior angle dia ada satu tu yang 90 darjah. That's why we call it right angle triangle. Okay, the next one for a triangle yang ni kita dah belajar sum of all interior angle. Interior angle tu yang mana? Yang kat dalam tu lah. Interior adalah dia punya sudut dalaman, okay? Sudut dalaman sesuatu poligon tu. So kalau untuk triangle, kita sum upkan yang ni, A, B, C ni akan dapat 180. The second one, the sum of an interior angle and its adjacent exterior angle is 180. So this one we are talking about C, yang ni interior dia, yang ni dia punya adjacent, bersebelahan exterior angle. So C tambah D akan dapat 180. Sebab apa? Sebab kita guna konsep supplementary angle. Angle dekat straight line tu, supplementary. And the next one is about exterior angle is the sum of the opposite interior angle. Maksud dia apa? Ni, yang ni dia exterior. D ni dia adalah exterior, adalah hasil tambah opposite dia. Opposite dia adalah A ni dengan B. So D akan dapat A tambah dengan B. Okay. Next one, kita nak discuss exercise 1, question 3 and question 5. So for question 3, in the diagram PQR, SQT and TRU are straight lines. Calculate the values of X and Y. Okay, so dekat sini kita akan guna konsep triangle tu lah. So dalam triangle ni dia adalah 180 kan. So yang ni X, yang ni dia bagi tahu dah dia adalah isosceles. So kat sini pun kita akan dapat X lah. So for PQS, triangle PQS is 2x plus 68 degrees is equal to 180. Kenapa 180? Sebab hasil tambah sudut dalaman sebuah triangle adalah 180. So kita buat algebra macam biasa. So 2x will equal to 112 degrees and then our x akan jadi 112 bahagi 2, 56. Okay, so this one kita akan dapat 56 degrees and then kita nak cari value untuk y. Okay. So untuk Y ni, yang ni adalah exterior. Kita boleh guna banyak konsep sebenarnya. So tak kisahlah. So for this one, I want to use the third one. The third concept ni, which is exterior angle, adalah hasil tambah dua opposite interior angle. Okay. So Y ni adalah hasil tambah opposite dia 62 dengan sudut dekat sini. So macam mana nak tahu sudut dekat sini? Sudut nama dia RQT ni. Sebab dia dekat Q kan. So RQT akan sama dengan X tu. Kenapa dia sama? Sebab dia adalah opposite angle. Yang ni kita dah belajar during topic lines and angle. Okay, so kalau dia opposite, dia akan sama. So X will equal to 56 kan. So angle ni pun adalah 56. Okay, so nak tahu value of Y, dia adalah the sum of opposite dia.
56 tambah dengan 62 degrees. So akan dapat 118. Okay, so angle dia adalah 118 degrees untuk Y. Okay, next question. In the diagram, ABCD is a straight line. Calculate the value of X and Y. Okay, so kat sini dia guna parallel ni. Nampak kita ada parallel lines. So apa yang awak belajar sebelum-sebelum ni kena ingat lah. Jangan dah habis satu topik, awak dah hilangkan memori tu. So you have to remember daripada algebra sampai sekarang ni kita tengah belajar quadrilateral lah kejap lagi. Okay, so for this one, this is 36 juga. Sebab dia bagi tahu isosceles triangle kan. So 3, 6, 36 plus 36 plus X, we will get 180. Okay. So 36 tambah dengan 36 dapat 72. So this one 72 degrees plus X is equal to 180. And then X will equal to 180 minus dengan 72. Okay. So kita akan dapat 108. Untuk angle X tu. Angle X kita akan dapat 108 degrees. So untuk Y, dia adalah dekat parallel lines. Okay. So this one, you have to look at the diagram. Tengok gambar tu betul-betul, lepas tu digest lah. So yang ni kita punya parallel line. So kita boleh nampak lah dia boleh jadi corresponding angle. Okay, kita akan ada corresponding angle dekat sini, which is, this is Y. Corresponding dia jadi macam F kan. So kat sini nampak, kat sini lah dia punya ni, corresponding. So dia akan jadi this one, F sengit macam ni. Okay, so kita kena tahulah angle kat sini. Angle dekat sini kita boleh cari. Angle BCE ni, kita boleh cari. Angle BCE akan sama dengan Y. Kan? So macam mana nak cari angle BCE? BCE dekat sini dia adalah straight line dekat sini. Kan? So bila dia straight line, kita ada supplementary lah. So kat sini 36, kat sini yang BCE tu. Okay, so 180 akan tolak dengan 36. Kita akan dapat angle BCE. Which is dapat jugalah Y kita. So 180 tolak dengan 36 akan dapat 144 degrees. So for Y, we will get 144 degrees. Okay, next one. In the diagram, BCDE and ACF are straight line. Calculate the value of X and Y. Okay, so yang ni pun kita ada parallel. Nampak kita ada parallel lines kat sini. So kena ingat balik apa konsep parallel line. Kita ada alternate, kita ada corresponding, kita ada interior angle kan. Okay. So dekat sini ada juga opposite angle. So awak bila dapat soalan macam ni, tengok je diagram. Lepas tu kita boleh fill in the information yang ada daripada diagram ni. So 98 ni, dia opposite dengan ni. So yang ni pun 98. Okay. Okay, next one 20 ni. Okay, kita akan dapat 20 ni dalam bentuk Z. Nampak tak? Dia akan jadi Z. So dekat sini. Okay, ni. Lepas tu sini. Z. So maksudnya kat sini pun 20 degrees. Okay, so bila kat situ 20, dia dengan X adalah supplementary. Kan, dia macam ni. Yang ni 20 degrees, yang ni X kita. So untuk cari X, 180 adalah sama dengan X plus dengan 20 degrees. So untuk tahu value of X, apa tambah dengan 20 dapat 180. Maksudnya kita buat algebra lah. Buat algebra macam biasa, 160 degrees. Okay. For Y pula, kita dah nampak dia bentuk triangle. Lepas kita dah isi maklumat tadi, kita nampak yang ni sebenarnya adalah triangle. So, interior angle, sudut dalaman untuk triangle adalah 180 degrees. So, for this one, Y plus 98 degrees plus 20 degrees is equal to 180. Okay, so carilah buat algebra macam biasa. So, Y akan 180 tolak 20 tolak 98. Kita dapat 62 degrees. Okay. So, this one adalah exercise yang sebelum ni. Siapa yang tak buat lagi, please buat exercise 1 ni. Dengan yang maths drill tu, I have look macam lebih lah separuh yang dah buat. Tapi siapa yang tak buat lagi, please remind your friend juga. Siapa yang dah buat, remind your friend yang tak buat lagi. Tolonglah buat soalan tu. Sebab that will count as your PNG. Kita akan kira tu sebagai PNG as your participation lah during PDPR ni. So, nanti at the end, kita akan collect the marks tu. Okay. Barulah kita masuk topik hari ni, which is properties. Alamak, kita typo lah. Properties of quadrilateral. Properties of quadrilaterals and the interior and exterior angle quadrilateral. So yang shape-shape yang ada kat sini adalah shapes quadrilateral. Kita ada square, kita ada rectangle. Okay, so kejap lagi kita akan belajar a few new one lah. Or maybe you have learned during your primary school. Tapi dah lupa. Selalunya macam tu. Okay. So the first one, kita akan tengok dia punya type of quadrilateral, number of symmetry dia,
and geometric properties. Okay, dia punya properties dia apa. Okay, so the first one is about rectangle. Axis of symmetry dia adalah 2. Axis of symmetry ni apa? I have explained last week. Dia adalah bila kita lipat tu, dia sama. Dia punya area belah sini sama dengan area belah sini. Dia tak ada berlebih ke apa. Kalau nak buat eksperimen, boleh awak ambil kertas A4 tu untuk rectangle, kita boleh terus potong. Okay, lepas tu area dekat sini, bila kita lipat, dia akan sama dekat sini. Dia tak ada berlebih-berlebih apalah. So yang tu lah maksud dia axis of symmetry. Kita ada line of axis of symmetry lah. Axis of symmetry tu line lah tu. Okay. So geometric properties dia untuk rectangle, opposite side dia adalah parallel. Maksudnya kat sini dia parallel lah. Tapi obvious kan sebab dia 90 darjah. Next one, dia 90 darjah semua sudut dalaman dia. The diagonal of equal length are bisector of each other. Diagonal tu maksud dia apa? Ni, perpenjuru. Yang ni. So diagonal ni, bila kita ada diagonal, dia adalah equal length. This one adalah equal length and bisector dia of each other. Kita akan dapat 90 darjah. Okay, bisector of each other. Maksudnya bila kita buat diagonal tu, dia akan bisect each other. Akan bahagikan kepada dua lah. Okay. So the diagonals bisector of each other. Dia bisector tu maksudnya dia bahagi dua. Tapi dia tak bahagi dua kepada perpendicular. Yang perpendicular ni dekat square. Okay, dekat square dia adalah perpendicular bisector. Untuk square, dia ada 4 line of symmetry. Sebab kita boleh lipat juga kalau dia sengit macam ni. Kalau this one, awak lipat macam ni, dia akan ada berlebih. So, boleh try, take your A4 paper and cuba lipat diagonal, dia tak akan jadi symmetry. Okay? So, untuk square akan symmetry. So, dia ada 4 lines of symmetry lah. 4 axis of symmetry. All the sides are equal length. The opposite sides are parallel. Maksudnya, yang ni parallel dengan ni. Opposite side kan. Yang ni parallel dengan ni. Sama juga dengan rectangle ni. Yang ni parallel with this one will parallel with this one. Tapi selalu untuk rectangle dengan square, kita tak buat lah macam tu. Tapi it is known that they are parallel for the opposite side. Okay, all of its interior angle are 90 degrees. Ini pun sama juga macam rectangle. The diagonals are equal length. Yang ni diagonal dia sama panjang. And perpendicular bisector. Maksud perpendicular bisector tu dia dapat 90 darjah. Kalau yang ni tadi, dia bisect je tapi dia tak 90 darjah lah. Okay. Next one, parallelogram. Parallelogram confirm kita kena letak ni. Arrow ni. So yang ni akan parallel dengan yang ni. Sebab tu nama dia parallelogram. Sebab dia ada dua macam ni. Okay. So bila kita lipat this parallelogram, awak boleh juga potong kertas and try to make parallelogram. Lepas tu try lipat, kita takkan dapat lines of symmetry. Takkan ada axis of symmetry. So for parallelogram, none number, dia tak adalah bilangan number of axis symmetry. The opposite sides are parallel and equal length. Sama panjang tepi tu. The opposite angles are equal. Maksud opposite angle dia equal ni adalah opposite angle adalah equal. Okay, kita guna warna merah lah. Okay, maksudnya ni angle yang dekat sini untuk parallelogram angle yang dekat sini dia akan sama dekat sini. Okay, itulah maksud dia opposite angle are equal. So opposite yang lagi satu pun okay akan equal. Kat sini akan equal dengan sini. Okay, dia akan samalah. So the diagonals are bisector of each other. Yang ni pun sama juga. And the next one is about rhombus. Rhombus ni macam square yang sengit lah. Okay. So for rhombus, all the side are equal length. Okay. Rhombus lain pula. Bila awak lipat, dia akan ada 2 number of axis symmetry dia. Akan boleh lipat lah. Okay, boleh try. All the side are equal length. The opposite side are parallel. The opposite angle are equal. So opposite angle dia pun yang ni akan sama dengan yang ni. Okay. And then this one, opposite angle akan sama dengan yang ni. And the next one, the diagonals are perpendicular bisector of each other. So dia punya perpendicular bisector, dia akan jadi perpendicular bisector untuk diagonal. Perpenjuru dia akan jadi perpendicular bisector of each other. Okay. Next one kita ada trapezium. Trapezium ni pun sama, dia tak ada axis of symmetry. Dia depends. Sebabnya trapezium ni dia boleh jadi banyak shape. Okay. So yang ni trapezium, dia akan ada yang selari. Macam ni. Akan ada part yang selari. Tapi boleh jadi juga trapezium kita macam ni, macam ni. Okay. So kalau trapezium yang ni, kita boleh lipat tau. Sebab dia tepi ni sama dengan tepi ni. So kita boleh dapat line of axis symmetry kat sini. Dia depends on the trapezium macam mana. Okay, yang ni trapezium yang parallel lines dia horizontal. So if dia punya parallel line dia vertical pun boleh jadi juga. So yang ni pun nama dia trapezium. Okay. So boleh jadi juga yang ni. Kena straight line lah, jangan sengit-sengit. This one. Dia parallel macam ni. Okay. As long as dia ada 4 side, dia akan jadi trapezium kalau ada selari satu macam ni. Only one pair of opposite side
parallel. Okay, nanti kita akan belajar macam mana nak kira area ni. Itu topik-topik lepas ni lah. So you have to remember this shape. And the last one kita ada kite. Kite ni ada satu number of axis symmetry dia. Two pair of adjacent side are equal length. Maksud dia adjacent side are equal length. Two pair ni. Yang ni sama dengan yang ni. Okay, yang bawah ni dia akan sama dengan yang ni. Okay, sebab tu dia letak, nampak dia letak tanda tu. Dia garis satu, lepas tu next one tu dia garis dua. Maksudnya yang ni akan sama dengan yang ni. Yang ni akan sama dengan yang ni. Okay, one pair of opposite angle are equal. Okay, ada satu pasang angle yang sama, which is kat sini. Yang ni dengan yang ni, opposite angle dia adalah equal. Okay, yang tu sahaja. Yang atas dengan bawah tu tak And one of the diagonal is the perpendicular bisector of the other. Okay, diagonal dia akan dapat perpendicular bisector juga of the other. Perpendicular bisector of the other. Macam mana One of the diagonal is the angle bisector. Okay, yang the second one yang ni kita faham. Yang ni angle bisector tu maksudnya dia bahagikan angle tu kepada dua. Okay, yang ni angle bisector. So one of the diagonal adalah angle bisector, maksudnya diagonal kan ni, perpenjuru yang ni. So dia bahagikan angle belah sini dengan belah sini. Kita kan ada satu angle. Contohnya kita ada ni angle. Tapi bila ada line tu, dia jadikan angle tu kepada dua. So boleh bahagi dua lah kalau ada kira-kira nanti. The angles of the vertices. Okay. One of the diagonal is the perpendicular bisector of the other. Kat mana 90 darjah ni ke? Yang ni dia silap letak. Yang ni kita KIV dulu Okay. But the fourth one ni, angle bisector ni maksudnya ni Contoh kalau kat atas ni kita dapat 70 kan. Contoh angle kite atas ni 70. So bila ada diagonal dia akan bahagi 35 lah maksudnya. Okay. Alright, and the next one, how do you determine the interior angles and the exterior angle of quadrilateral? Okay, so kita akan tengok GeoGebra ni. Okay, so for this one, we will see about quadrilateral. So kalau sebelum ni kita belajar triangle, interior angle dia adalah 180 degrees. Okay, so untuk quadrilateral kita tengok kat sini, setiap sudut kat dalam ni, this one is square kan. So kita ada 90, 90, 90, 90, which is 360. So sum of interior angle untuk quadrilateral kita akan dapat 360. Okay, contoh kita buat bentuk rectangle. So kalau rectangle pun kita tahu dia punya sudut pun semua adalah 90 darjah macam ni kan. So this one is rectangle. So every interior angle dia adalah 90, 90, 90, which we will get 360 juga. Okay, let's say kita buat shape lain. This one trapezium lah. Tak apa kita panggil dia trapezoid. Tapi selalu trapezium. Trapezoid pun boleh juga. So yang ni pun bila kita sum upkan dia, kita akan dapat 360. Okay, so kalau trapezium ni dia ada dua tempat yang selari kan. So yang 6 dengan 9 ni. Sisi 6 dengan 9 ni adalah sisi yang selari. So when we sum up the interior angle, kita akan dapat 360. Sama juga kalau kita buat bentuk kite ke. Kan kita boleh juga buat bentuk kite. Macam mana buat kite. Okay, so this one, dia lari lah. Kenapa dia lari kat situ kejap. Okay, so kena buat kat sana sikit lah. Okay, kita try buat bentuk kite untuk tengok dapat. Okay, so this one. So kalau kite ni dapat 113 dengan 113. Kan tadi kita dah explain, I just explain to you yang ada satu pair of angle tu yang akan sama untuk kite. So for this case, angle yang ni 104 dengan 104 ni. Okay. Yang 90 dengan 6193 ni dia tak boleh sum up lah. Okay, kalau kita sum up pun dia takkan dapat, sum up dia akan dapat, tak boleh sum. Maksudnya total sum semua ni baru 360. Dia depends on the kite juga macam mana. So yang penting ada satu sisi tu dia akan equal angle. So this one adalah kite. Kita boleh juga buat this one parallelogram. So parallelogram opposite angle dia akan sama. So 123.69 degrees akan sama lah dengan ni. So angle DAB is equal to angle BCD. Okay, opposite angle dia. So lagi satu pula angle CDA 56.31 ni sama dengan angle CBA. Okay, 56.31. Okay. So yang ni lah cerita tentang this one for parallelogram. Okay. So next one, the interior angles and the exterior angle, the sum of the interior angle tadi kita dah tengok dah, sum dia akan dapat 360 Okay, kalau triangle dia punya sum semua ni adalah 180. Okay, so bila kita ada quadrilateral pula,
the sum of interior angle is 360. Salah satu cara macam mana kita tahu dia 360, kita boleh potong kat sini dan kita tengok, oh kita ada 2 segitiga kat sini. So dia dapat 360. Okay, so the sum of interior angle of quadrilateral and its adjacent exterior angle lah. So dia tengah cakap tentang CE ni. Okay, yang first one tadi we are talking about ABCD. Yang ni ABCD. Okay, yang ni adalah 360. Okay, the next one we are talking about adjacent exterior ni. Adjacent exterior angle which is this E dengan C ni adalah 180. Okay, the sum of interior angle and its adjacent exterior angle is 180. The next one opposite angle. Okay, yang ni special case hanya untuk parallelogram. Okay, just for parallelogram ataupun rhombus. Okay, parallelogram dengan rhombus ni dia macam adik-beradik kembar lah. Okay, so opposite angle dia kita akan dapat sama. So S ni akan sama dengan Q and then P akan sama dengan R. Okay, yang ni special untuk parallelogram dengan rhombus. Okay, next one. In each of the following diagram. Okay, so kita akan kira-kira untuk yang ni. So 100, okay, X kita dah tahu dah dapat 80 degree sebab this one adalah supplementary angle. Okay, so dalam tu kita dah tahu kat sini 80 kan. So nak cari Y kita akan ambil 360 lah, which is Y plus 145 plus 80 degrees plus 52 akan dapat 360. Okay, so nak tahu value of Y kita ni kita tolak lah. So 360 akan tolak dengan 145, tolak dengan 80, tolak dengan 52. So kita akan dapat dia punya angle untuk Y, which is Y akan dapat 83 degrees. Okay, so ni Y akan tambah dengan 277 bila kita dah tambah semua ni. Okay, and then Y akan dapat 83 degrees. Okay, the next one, yang ni adalah bentuk bentuk parallelogram. Kita tengok soalan B ni adalah bentuk parallelogram. So 42 ni akan sama dengan X. Sebab apa? Sebab dia parallelogram, yang opposite angle dia akan sama. So X akan dapat 42 degrees sebab opposite angles in a parallelogram are equal. And then Y dengan X ni adalah supplementary, which is we will get 180 kan. So X kita dah tahu dah 42, kita substitute lah dekat X tu. Tambah Y sama dengan 180. So Y kita akan dapat 138. Okay, next one. You can pause this video and try to do it by your own dulu. Lepas tu nanti boleh continue lah kalau nak buat sendiri dulu. Okay, so untuk tahu value of X ni, kita kena tahu yang ni. Okay, yang ni dia tak ada macam triangle tadi opposite dia apa tak ada. So yang ni you have to know this angle first. So kena kira angle PQR berapa. Okay, macam mana kita nak kira? Kita akan tambah lah semua. Angle PQR tambah 115 tambah 118 tambah 68, kita akan dapat 360. Okay, so baru kita dapat angle PQR dia berapa. So you can use calculator for this one. 360 tolak 115 tolak 118 tolak 68. So kita dapatlah angle PQR kita 59. Okay, boleh check juga. Cuba buat 59 tambah 118 tambah 115 tambah 68. Dapat tak 360? So kalau dapat tu maksudnya dah betul lah kita kira angle yang biru ni. Nama dia angle PQR. Okay, and then nak tahu dengan X tu, angle PQR sebenarnya bila dia tambah dengan X akan dapat 180 sebab they are supplementary angle. So 59 degrees plus X is 180. So X kita sama dengan 180 tolak 59, which is 121 degrees. Okay, next question. In the diagram ABC and DEF are straight line. Calculate the value of X dengan Y. Okay, so X ni, this one adalah supplementary kan, straight line. So X tambah 96 dapat 180. Okay, so X kita 180 tolak 96 dapat 84. Okay, settle. And then this one kita dah tahu 84. Boleh conteng dekat diagram terus. Kalau dekat exam pun dia akan tengok juga kalau awak conteng dekat diagram tu betul. Kadang-kadang kita boleh dapat markah dekat diagram yang awak conteng tu. So yang ni dia dah buat shape square kat sini, which means 90 degrees. Okay, so yang ni quadrilateral lah. Quadrilateral tu adalah 4 sisi. So kita kena cari angle kat sini. Macam mana nak cari? Yang ni pun sama, 180 tolak 84. 180 tolak 84 degrees. So this one kita dapat 96. Okay, barulah kita boleh cari Y. Okay, so Y tambah dengan 96 tambah dengan 84 tambah dengan 90 akan dapat 360. Okay, yang ni dia kebetulan je 96 awak nampak ni sama. Dia just kebetulan. Okay, dia tak ada properties yang kata opposite dia akan sama. Yang ni just kebetulan. So 360 minus 96
minus 84 minus 90. Kita akan dapat 90 juga. Okay, so Y kita pun 90. Okay, boleh check balik 180 tolak 84. Betul dah 96. So 180 tolak 96 yang bawah. X kita 84. Okay, and then 90, 90. Okay, next one. How do you solve problems involving quadrilateral? Okay, so kita akan tengok macam mana kita nak solve problems involving quadrilateral ni. Okay, dia tak akan buat cerita yang Pak Ahmad ke apa. Dia kadang-kadang dia buat lah juga, tapi selalunya dia akan bagi direct saja. Unless dia nak bagi soalan tu higher level, dia akan buatlah cerita yang melibatkan Pak Ahmad ke apa-apa untuk tunjukkan quadrilateral punya ni lah, properties. Dia boleh juga buat cerita nak tanam banana trees ke macam mana. So dia boleh juga. Tapi this one dia simple saja. So kita tengok soalan dia. In the diagram PQRU is a square. Okay, ingat dia adalah square. Tengok maklumat yang penting ni kita beri garis. Okay, and then QRSV adalah parallelogram. Okay, dia adalah parallelogram. Dekat diagram dia tak tunjuk apa garisan-garisan tu kan. Kalau parallelogram sepatutnya dia ada macam ni. Ni parallel dengan yang tu. So VQ akan parallel dengan SR. Kita boleh conteng lah diagram kita kalau dia tak bagi tahu. Okay, next one. PVR adalah straight line. Find the value of X dengan Y. So kita nak tahu apakah X, apakah Y. So daripada sini 72. So X kat situ. Okay, so kita ada parallel line. So parallel kat sini, and then kita nak cari dia punya tu. Okay, so PQR, kita tengok angle PQR. Sebab dia adalah square, so semua ni adalah 90 darjah tau. Okay, semua ni adalah 90 darjah. PQR 90 darjah. Okay, next one, PQ akan sama dengan QR lah. Sebab dia square, normally maklumat dia macam ni lah. Okay, dia square. And then 90 kita akan bahagi dengan 2 dekat QRV ni. Angle QRV ni, sebab yang ni adalah diagonal. Tengok gambar tu. Yang ni adalah diagonal kan. So daripada 90 darjah tu kita boleh bahagikan kepada 2. So kat sini kita dapatlah 45. Okay, yang ni 45. Yang dekat sini pun 45. Bukan sampai situ. So sampai sini je. Ni sampai sini je. Okay, yang ni pun 45. Okay, and then X ni dia sebenarnya kita kena guna konsep parallel lines. Okay, so tengok X kat sini. So dia jadi macam Z. Alternate. Kita ada alternate angles kat sini. So dia jadi macam ni kan. X kat sini akan sama dengan angle kat sini. So X kita automatically kita dapat 45 degrees. Sebab dia sama dengan angle QRV. Okay, dapat jawapan. Okay, next one kita nak cari Y pula. Okay, kalau gambar ni, kalau conteng banyak sangat buat serabut, tak payahlah conteng banyak sangat. Tanda sikit-sikit je. Okay, untuk Y kita nak cari. Sekejap. So kat sini kita dah tahu dah 45 tadi. Yang ni pun 45. Okay, QVR tambah dengan X. QVR. Okay, inilah QVR ni. Ini kita akan cakap tentang angle QVR tambah dengan X ni. Okay, macam mana kita nak tahu? Kita tengok kat sini. QVS, mana QVS ni besar sebesar-besar ni. Sekejap, kita tukar warna biar nampak sikit. QVS ni kan dia akan sama dengan ini. Okay, so sebab kita adalah parallelogram macam ni. So kalau yang ni sama dengan kat sini, yang dekat sini dia bagi tahu 72. So yang ni pun akan jadi 72 degrees. So kita nak tahu angle besar kita ni berapa. 360 tolak 72 tolak 72. Okay, so kita akan dapat 360 tolak 72 akan dapat 216 tau. So 216 ni adalah hasil tambah angle yang sini dengan yang sini. So nak tahu satu sahaja kita akan bahagi 2. So dapatlah 108. Okay, so yang ni 108, yang ni pun 108. Okay, so X tadi kita dah tahu dah. X kita 45. So nak tahu QVR, kita nak tahu yang ni sahaja, yang kecil ni. Okay, kalau semua tadi 108. 108 adalah untuk semua tu. Maksudnya sama dengan angle QVR tambah dengan X. Okay, angle QVR tambah dengan X. So QVR ni adalah yang dalam ni. Ni QVR ni. So nak tahu QVR, X kita dah tahu tadi. Kita masukkan je lah, kita substitute. So 108 sama dengan QVR tambah dengan 45. Okay, kenapa kita kena cari QVR tu? Sebab kejap lagi kita nak cari value of Y. Okay, so QVR akan sama dengan 108 tolak dengan 45. Dapat 63. Okay, so dapat 63. Maksudnya kat sini 63. Yang ni lah. Yang ni adalah 63. Okay.
Bila dah dapat 63, kita boleh tahu dah Y. Sebab apa? Y tu dia adalah straight line nampak Y macam ni. So kat sini kita ada 63. Ni Y kita. So 180 akan tolak dengan 63, dapat Y. Dapatlah 117. Y is equal to 117 degrees. Okay. So kena tengoklah gambar. So soalan dia bukan gambar macam ni, dia akan tukar-tukar gambar tu. So you have to look at the picture and ingat balik properties dia and apply in this question, in the question given lah. Okay, next one, how do you solve problem kalau dia combine pula triangle dengan quadrilateral. Okay, so yang ni kita ada triangle dengan quadrilateral. 112 dia dah bagi, X tu nampak dia ada bagi isosceles triangle juga. So 112 dah ada, yang ni straight line 36 dengan Y. Okay, so QRT and 112 adalah QRT. Mana QRT, angle yang kat sini. Okay, dengan QRT dia adalah, yang ni dia bagi tahu parallelogram. Sebab gambar dia tak tunjuk line, sebab tu kadang-kadang kita tak perasan. So sebenarnya dia parallel line macam ni. So QRT ni, angle QRT akan sama dengan angle PQU. So apa? Sebab dia corresponding angle. This one properties of parallel line. So kena ingat properties of parallel line. Kita ada corresponding, kita ada alternate, kita ada interior angle. So angle QRT, mana T tu? Tu T. Akan sama dengan 112 juga. Okay. So daripada sini kita dah nampak dah. Kita boleh tarik daripada gambar tu. Bukan tarik lah. Maksudnya kita zoom kat gambar ni. Kita focus on this triangle lah. Kan? So kita dah tahu angle QRT. So kita boleh calculate dah. X tambah 112 QRT tu tambah dengan 36. Yang ni kan angle of triangle. Dapat 180. Okay, the green one ni is triangle. So 180 lah. So X kita akan dapat 180 tolak 112 tolak 36. Which is 32 degrees. Okay, 180 tolak 112 tolak 36. Dapat 32 degrees. Okay, next one, kita nak cari Y pula. So kita dah tahu kat sini, boleh conteng kat gambar 112 kat sini. Okay, so yang ni isosceles. Nampak? Dia adalah isosceles. Tapi tadi kita dah conteng tu dia tak nampak sangat lah. So Y kita dekat sini. Yang ni isosceles. Okay, lepas tu kat sini QRS tu dia straight line. So 112 tu kita boleh tahu angle dekat dalam ni dengan tolak 180 tolak 112. Dapat 68 degrees. Okay. So maksudnya yang dekat dalam ni 68. Ini 68. So sebab dia adalah isosceles 180. 180 ni sum of triangle semua ni kan. Sum kat dalam ni. Tolak dengan 68. Tolak dengan 68 lagi. Dapatlah value of Y. 180 tolak 68 tolak 68. Kita dapat 44 degrees untuk Y. So Y is equal to 44 degrees. Okay. So make sure buat latihan hari ni exercise 2 untuk triangles and quadrilateral. This one is about the maths vocab. So by now you should remember dah lah vertex ni apa, conjecture tu apa, kite tu apa, diagonal, rhombus, square, parallelogram, rectangle, triangle, side, quadrilateral, obtuse angle, interior angle, exterior angle, right angle, acute angle, trapezium. Okay. Kena ingat apa benda ni. Dan all the properties. Kita ada dua jenis properties. Kita ada properties untuk triangle dengan quadrilateral. Kena ingat So polygons kita akan sambung lepas ni. Hari Khamis kita akan masuk polygon. Esok kita akan buat latihan saja. And then polygon kita akan ada extra lah nanti. Ada tambahan dia more on Thursday. This one triangle ni kena ingat dengan dia punya properties ABC sama dengan 180. Lepas tu kalau dia ada exterior angle tu, apa pula dia punya properties kan? Kena ingat yang tu. And then this is about quadrilateral. Dia punya dalam dia adalah 360. Dia kena ingat lah kalau parallelogram yang kat sini dia akan sama. Okay. So that's all for today. Thank you for watching. And please remind your friend, kalau awak pun tak buat lagi, please do the maths drill So that's all for today. Thank you everyone.